Salah aku janda anak satu, keluarga mertua tak restu. Mana ada orang yang berkahwin dengan niat mahu bercerai. Namun masih ada segelintir masyarakat yang memandang hina mereka bergelar janda. Saya teringat nasihat seorang ustaz yang saya temui. Dalam rumah tangga, suami isteri mesti mempunyai sifat suka tolong-menolong, percaya mempercayai, ada kesetiaan, berbudi bahasa dan paling penting mesti ada kejujuran, ikhlas dan tidak curang. Katanya lagi, keluarga berantakan biasanya gara-gara 3 sifat yang dimiliki oleh suaminya. Pertama, tidak ada kejujuran. Kedua, dia tidak ikhlas. Dan ketiga, dia curang. Ketiga-tiga sifat ini sudah cukup kuat menghancurkan sesebuah rumah tangga. Demikian keadaan rumah tangga saya. Kemudian ditambah pula oleh sikap ayah mertua saya dengan anak-anaknya yang sering menghasut suami supaya menceraikan saya. Lebih teruk lagi, suami suka sangat menunjukkan kuasanya di samping mempermainkan agama. Sebagai contoh, suami saya sering berdolak dalih bila terpengaruh dengan hasutan atau sedang marah. Dia akan ceraikan saya tanpa berfikir panjang. Tetapi apabila dia kembali tenang, dia mendakwa dia tidak berniat ceraikan saya. Inilah yang mengecewakan saya. Saya sedar banyak orang berkata, janda tidak boleh berkahwin dengan orang bujang. Kalau kahwin juga, keluarga suami akan membenci dan sentiasa menghasut anaknya supaya bercerai. Kerana pada mereka, tidak layak seorang janda kahwin anak bujang. Tapi mereka lupa, jodoh pertemuan ditentukan oleh Allah. Tetapi seperti diduga, kehidupan saya tidak pernah aman. Mulanya ayah Rahman setuju kami berkahwin walaupun dia tahu saya janda dan ada seorang anak. Tapi entah macam mana lagi seminggu nak kahwin, ayahnya membantah. Katanya tak layak anaknya kahwin dengan janda. Begitu juga adik-beradiknya. Semua membantah. Tapi saya tak boleh berganjak. Segalanya dah siap. Kad jemputan dah hantar, khemah sudah didirikan. Kalau tak kahwin, malulah keluarga saya. Tapi dengan pertolongan keluarga Rahman yang lain, perkahwinan kami berjalan mengikut jadual. Ayahnya datang juga. Tapi kerana tak disukai, kehadiran saya dalam keluarganya bagaikan melukut di tepi gantang. Setiap kali saya datang ke rumah ayahnya, mereka anggap saya seperti tak wujud. Kalau berbual pun cuma dengan Rahman saja. Tapi saya sabar. Mereka tak suka saya, tetapi saya sabar. Mereka tak suka saya dah berusia 35 tahun. Sedangkan Rahman ketika itu sudah 30 tahun. Bukan muda sangat pun. Satu perkara lagi. Mertua saya beranggapan gaji anak lakinya lebih besar daripada gaji saya dan sudah tentulah fikirnya Rahman kena tanggung anak tiri pula. Sedangkan sebenarnya gaji saya lebih tinggi daripada Rahman dan saya pula terpaksa tanggung makan minum Rahman. Setiap bulan saya belanja menguruskan makan minum dan ansuran rumah yang saya beli termasuk bil air, elektrik dan kereta. Rahman tak bagi duit dekat saya walaupun RM10 sebulan. Alasannya duit selalu tak cukup. Kalaupun dia beri saya RM100, hujung bulan dia minta pinjam RM200. Bermakna dia tak beri saya duit langsung. Namun cinta punya pasal saya sabar juga. Tapi yang saya tak sanggup, dia suka sangat pinjam duit saya. Setiap bulan ada saja masalahnya. Akhirnya baru saya tahu dia terpaksa beri duit kepada adik-adiknya yang masih belajar. Kalau adiknya minta duit pada ayahnya, ayahnya akan telefon Rahman minta hantar duit. Sebab tu mereka takut sangat Rahman kahwin. Bimbang Rahman tak bagi mereka duit lagi. Lepas 2 tahun kahwin, saya berhenti kerja. Biarlah Rahman kerja seorang, mungkin dia akan lebih bertanggungjawab. Tapi sebab sebenar saya berhenti kerja kerana kami bekerja di tempat yang sama. Saya tak sanggup lagi dengar pekerja lain mengata dan mencaci Rahman. Kata mereka, dia bukan pekerja yang baik. Dia lembab, tak boleh dipercayai, sering gagal siapkan kerja dan macam-macam lagi. Jadi, bila saya tak ada, mungkin dia boleh ubah sikap dan kelakuannya jadi pekerja yang lebih cemerlang.
Tapi Rahman sukar berubah, mungkin kerana sering mendapat tekanan daripada ayahnya dan poketnya yang selalu kering.